Akak Asamtullah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akak hadir dari Thailand. Mau jauh akak dari Thailand? Thailand di mana tak akak tu? Asamtullah. Akak kita Thailand dari mana tu? Golok ke? Kita sambung hari ni tuan-puan, insya-Allah kita akan sambung tajuk baru iaitu rukun syarat sah rukun yang ketiga iaitu qiyam. Jadi kita ni dia susun tak ikut tertib di antara rukun perbuatan dengan rukun perkataan, dia campur. Dia campur. Sungai Golok, okey, tak jauh kata panjanglah. Sungai Golok. Jadi di antara 13 rukun yang kita sedang bincang ni, 13 rukun sembahyang. Jadi dalam kitab kita ni dia gabung sekali tanpa membezakan ataupun tanpa memasingkan di antara rukun qauli dengan rukun fi'li. Jadi dicampur sekali. Pertama kita dah bincang rukun yang pertama ataupun yang paling penting kita panggil syarat sah rukun. Maksud rukun ni syarat sah setiap rukun. Kita dah bincang rukun yang bernama takbiratul ihram, iaitu ucapan yang bernama takbiratul ihram. Yang kedua, rukun yang kedua kita bincang ni iaitu qiyam. Baru masuk rukun yang kedua. Rukun yang ketiga kembali balik bacaan ataupun ucapan yang bernama Fatihah. InsyaAllah rukun yang ketiga surah Fatihah. Kita nak tengok dari segi syarat sah, cara untuk kita tuturkan surah yang bernama Fatihah. Itu dipanggil syarat sah menuturkan surah yang bernama Fatihah. Sebelum tu hari ni kita akan habiskan dulu pagi ni syarat sah qiyam. Bagaimana cara untuk qiyam dengan betul dan sempurna. Bagi yang ada kitab boleh tengok muka surat 17. Muka surat 17. Surat 17 sekarang di tengah tu iaitu faslun, masuk fasal baru, faslun. Baik, kita mula tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kesempatan dan peluang dan kekuatan kepada kita untuk kita bersama-sama pada pagi ini tuan-puan secara online bagi menyambung pengajian kitab kita, kitab Hidayatus Sibyan, dalam tajuk baru pagi ini iaitu syarat sah melakukan perbuatan yang bernama qiyam. Melakukan perbuatan yang bernama qiyam. Baik. Jadi itulah dia tajuk besar dia tuan-puan. Kita sedang bincang komponen yang paling penting di dalam sembahyang yang nama dia ialah
rukun sembahyang ataupun dipanggil 13 rukun sembahyang. Maksud rukun ni tuan-puan, kita belajar bagaimana cara untuk kita melaksanakan setiap satu persatu rukun. Setiap satu persatu juzub kita kena tahu cara untuk kita buat. Cara kita nak buat supaya perbuatan kita dan ucapan kita ini membetuli dengan peraturan ataupun syarat sah yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebab tu kita kena belajar satu persatu juzub, satu persatu rukun daripada perbuatan dan juga perkataan di dalam sembahyang. Barulah sembahyang kita ini sah, menepati dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru sembahyang kita tu dipanggil sah. Jadi hari ini rukun yang kedua, ataupun kita nak tahu bagaimana syarat sah rukun yang kedua ataupun syarat sah rukun yang bernama qiyamun. Jadi rukun qiyam ini salah satu daripada 8 jenis perbuatan yang wajib di dalam sembahyang. Surat 17 iaitu faslun. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Faslun. Ay hadza fasilun. Bermula ini fasal. Jadi setiap dalam kitab kita ini tuan-puan, setiap satu demi satu rukun ataupun dipanggil setiap tajuk kecil, dia akan ceraikan dengan faslun. Dia akan guna gaya bahasa faslun. Dia akan guna gaya bahasa faslun. Faslun ni, apa maksud dia faslun? Dia panggil pemisahan antara tajuk sebelum daripada ni dan tajuk yang kita akan bincang ini. Sebelum daripada ni, tajuk dia ialah syarat sah menuturkan ucapan yang bernama takbiratul ihram. Itu tajuk kecil dia. Dalam bahasa moden kita panggil subtopik. Topik dia rukun sembahyang. Maka dalam rukun sembahyang itu ada 13 subtopik, 13 tajuk kecil. Jadi dalam gaya bahasa syarak, dalam gaya bahasa fiqh, dalam panggil apa, ibarat ataupun gaya bahasa kitab fiqh, disebut sebagai faslun. Nak pisahkan di antara tajuk kecil sebelum daripada ni dengan tajuk yang kita nak bincang ini, maka dipisahkan dengan faslun. Iaitu faslun tu pemisah. Ada tajuk sebelum dengan tajuk yang kita akan bincang. Sebab tu bahasa kita ini dipanggil subtopik. Sebab tu dulu tuan-puan, masih ingat lagi kita belajar sekolah rendah dulu, sekolah agama, dia akan guna faslun. Kelas pertama faslul awal, faslul thani, faslul thalith, faslul rabi'. Kelas pertama ataupun darjah 1 dia panggil faslul awal, darjah 2 dia panggil faslul thani. Kenapa? Kerana darjah 1 dengan darjah 2, bilik 1 dengan bilik 2, darjah 1 dengan darjah 2 tu, darjah tu tingkatan. Jadi tahun 1 dengan tahun 2 itu dia ada pemisah dia. Sebab tu dipanggil fasal 1, ini fasal 2. Fasal 1 ini belajar subjek tahun 1. Fasal 2 ini, darjah 2 ini ataupun dipanggil tahun 2 ini belajar apa? Belajar subjek yang berkaitan dengan tahun 2. Tu. Baik. Okey. Itu fasal. Baik, bermula syarat qiyam. Ni kita nak bincang tajuk dia, satu topik dia ialah qiyamun. Bermula syarat qiyam, yakni bermula syarat sah qiyam. Tu bermula syarat qiyam, yang bermula syarat sah qiyam. Ataupun kita takdir lagi, bermula syarat sah qiyam, yakni bermula syarat sah perbuatan yang bernama qiyam. Tu baru takdir habis. Sebab qiyam tu nama bagi perbuatan. Perbuatan apa dia? Iaitu tu tafsir bagi kata qiyam. Yang kata qiyam ni bahasa Arab. Apa maksud qiyam? Berdiri betul. Tu maksud qiyam ini ialah berdiri betul. Baik. Jadi kita nak belajar ni pula bagaimana cara yang kata berdiri betul. Bagaimana cara
yang dinamakan qiyam di sisi syariat. Kalau qiyam itu berdiri dalam bahasa Arab. Maksudnya dalam bahasa fiqh pula yang dikendaki berdiri itu, bagaimana cara berdiri itu yang dikendaki di sisi syariat. Sebab tu kita panggil syarat sah qiyam di sisi syariat. Ada berapa? Ada satu sahaja. Dia syarat sah qiyam mudah. Takbiratul ihram ada 21 syarat. Fatihah ada 10 syarat. Dan qiyam pula ada satu syarat sahaja. Syarat sah qiyam. Jadi qiyam dalam bahasa Arab berdiri. Adapun dalam bahasa syarak, dalam istilah syarak, yang dikendaki qiyam ini satu syarat. Apa dia satu syarat? Iaitu berdiri dalam keadaan betul segala tulan belakang musalli, tulan belakang kita yang sembahyang. Iaitu membetulkan segala tulan belakang orang yang sembahyang. Pastikan kita berdiri dalam keadaan betul, berdiri betul, berdiri tegak. Apa tegaknya, apa betulnya? Betul segala tulan belakang kita, bukan bongkok. Tu. Baik. Iaitu yang kata berdiri betul ni, betul macam mana? Iaitu membetul akan tulan belakangnya, belakang seseorang yang sembahyang ataupun belakang musalli. Tulan belakangnya belakang musalli, belakang orang yang sembahyang. Dan jikalau tu ghayah. Baik. Asalkan betul segala tulang belakang, walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun, dia boleh betulkan. Baik. Sebelum kita nak baca ghayah dia, sebelum kita nak baca dia punya penegasan itu, kita tengok dulu. Kita tengok dia punya standard qiyam, ataupun dia panggil peringkat qiyam. Jadi qiyam ni tuan-puan, kita dah faham apabila sebut qiyam, syarat dia satu sahaja, pastikan berdiri betul, berdiri dalam keadaan betul segala tulang belakang kita, ataupun kita panggil berdiri tegak, berdiri betul, berdiri lurus tulang belakang kita. Itu maksud qiyam. Maka kita nak tahu peringkat qiyam ataupun standard qiyam. Maka standard qiyam ni ada dua. Pertamanya dipanggil peringkat yang akmal, peringkat yang terbaik, peringkat yang afdal. Iaitu afdalnya berdiri betul dan lurus tegak segala tulang belakang kita. Macam kita duk buat tu. Itu dipanggil perbuatan qiyam ataupun berdiri dalam keadaan betul, lurus dan tegak tulang belakang kita. Itu dia panggil peringkat yang pertama, peringkat yang terbaik, peringkat yang afdal. Ada satu peringkat lagi, iaitu berdiri, kita dinamakan berdiri juga, dipanggil sekurang-kurang qiyam ataupun sekurang-kurang peringkat ataupun hab, dinamakan qiyam di sisi syarak walaupun tak lurus tulang belakang dia. Ini peringkat yang kedua, ataupun dipanggil, kalau nak susun, peringkat pertama lah, ini sekurang-kurang qiyam, tapi qiyam bukan dalam keadaan yang afdal. Peringkat yang kedua dipanggil peringkat yang terbaik, peringkat yang cantik, comel dan akmal. Peringkat yang kita duk buat ni dipanggil peringkat yang qiyam yang terbaik, qiyam yang cantik, qiyam yang afdal, qiyam yang akmal. Peringkat pertama. Peringkat yang kedua pertumpahan, iaitu peringkat aqal ataupun sekurang-kurang qiyam. Sekurang-kurang dinamakan berdiri juga di sisi syariat. Mana dia punya cara ataupun bentuk dia tuan-puan? Iaitu bentuk dia, level dia, hab dia atas daripada peringkat sekurang-kurang rokok. Nanti kita akan belajar rokok ada 3 level. Rokok ni ada 3 peringkat. Ada peringkat sekurang-kurang rokok, ada peringkat rokok yang afdal, ada peringkat rokok yang makruh. Bentuk rokok itu ada 3 bentuk. Bentuk yang afdal, bentuk yang sekurang-kurangnya sah, dia panggil sekurang-kurang sah rokok, sekurang-kurang sah rokok yang afdal, dan juga rokok yang makruh. Qiyam juga begitu. Qiyam ni ada sekurang-kurang qiyam dan ada qiyam yang afdal. Qiyam afdal macam kita kata tadilah, berdiri betul dan lurus tegak segala tulang belakang kita. Yang kedua, sekurang-kurang qiyam dinamakan qiyam di sisi syariat, iaitu level dia, hab dia
atas dari sepadan sekurang-kurang rokok. Maksud apa tuan-puan? Maksud kita bongkok kita. Saya nak tunjuk pun tak nampak gambar apa kita punya live kita ni. Kalau kita tunduk rokok tuan-puan, dia atas sempadan rokok. Apabila atas sempadan rokok, dia panggil sempadan sekurang-kurang qiyam. Sekurang-kurang qiyam, iaitu dia hulur tangan dia tak sampai pegang dua kepala lutut dia. Dua tangan dia nak hulur terik ni. Kalau dia rokok tak sampai dua kepala lutut, itu tak panggil sekurang-kurang rokok. Dia tak panggil rokok dan tak panggil hak sekurang-kurang rokok. Sekurang-kurang rokok ni tuan-puan, kalau walaupun kita tak pegang lutut kita, pegang dua kepala lutut tu sama punggung dengan kepala, itu hak afdal. Rokok yang afdal. Rokok sekurang-kurang rokok, dia tunduk, walaupun tak macam tu, dia tunduk sedikit. Tangan dia ni sampai ke dua kepala lutut. Tangan dia ni tuan-puan, tangan yang mu'tadil ni, dia hulur, boleh pegang dua kepala lutut dia. Sampai. Kalau sampai dua kepala lutut, walaupun tak cantik, walaupun nampak macam tu, nampak macam menjunan sikit rokok dia, bukan macam tu, bukan cantik lurus tak. Dia hulur sampai, maka dipanggil sekurang-kurang rokok. Ada pun sekurang-kurang qiyam atas daripada tu. Jadi semaya orang bongkok ni tuan-puan, orang bongkok bukan kerana dia bongkok. Kerana dia bongkok tak menjadi isu. Sebab qiyam sekadar kemampuan dia. Dia boleh qiyam kadar mana? Buatlah kadar dia mampu. Ini orang yang biasa, dia mampu lurus, betul. Dia mampu buat yang qiyam yang afdal. Tapi kalau qiyam yang bongkok sedikit, sah ke tidak? Sah, kerana masih lagi dalam ruang lingkup dinamakan qiyam. Masih dinamakan dalam ruang hak sempadan qiyam lagi. Cuma itu dinamakan sekurang-kurang qiyam di sisi syariat, bukan qiyam yang terbaik. Kalau qiyam yang afdal, yang terbaiknya ialah luruskan, tegakkan, betulkan tulang belakang dia. Tu, baik settle, mudah saja. Itu dia panggil peringkat qiyam. Jadi kesimpulan tuan-puan, sebelum kita nak terus kepada pendetailan dia, kita dah belajar dua benda. Yang pertama, makna qiyam. Qiyam ini berdiri betul. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil berdiri. Berdiri dalam bahasa syariat, berdiri betul. Berdiri betul. Jadi syarat dia satu sahaja. Yang kedua, cara tajuk yang kedua, pertama makna qiyam, yang kedua nak kena tahu apa dia, nak kena tahu syarat sah qiyam. Apa dia syarat sah qiyam? Satu saja, iaitu pastikan berdiri dalam keadaan betul segala tulang belakang. Ini syarat sah dia. Dan yang ketiga, kita nak tahu peringkat qiyam. Peringkat qiyam ada dua. Pertamanya peringkat yang afdal, iaitu pastikan betul ataupun berdiri dalam keadaan betul dan lurus ataupun tegak tulang belakang dia, cantik. Itu dia panggil peringkat yang cantik, peringkat yang akmal, peringkat yang afdal. Peringkat yang kedua, aqallul qiyam, sekurang-kurang qiyam, sekurang-kurang sah qiyam, iaitu level dia, hak dia di atas sedikit daripada level hak sekurang-kurang rokok. Kurang-kurang rokok, tangan sampai ke kedua kepala lutut. Kalau tak sampai tangan dia dua kepala lutut, bongkok dia itu dinamakan bongkok qiyam. Maya orang bongkok qiyam lagi. Baik, settle. Kita nak terus kepada pendetailan seterusnya. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu yang kata qiyam itu membetul akan tulang belakangnya, tulang belakang orang yang sembahyang, ini musalli. Dan wayah dia, jikalau dengan bersandar ia musalli kepada sesuatu, nak betulkan tulang belakang supaya tak bengkok, tak bongkok yang tak nama qiyam lah. Nak bentuk, ataupun bongkok nama qiyam tapi dia nak bagi cantik, terpaksa kena sandar, boleh. Sandar. Jikalaulah dengan bersandar ia seseorang kepada sesuatu, apa tak kisah, sesuatu ni umum. Sesuatu ni, syai' ni tadullu alal umum, menunjukkan di atas umum. Sandar di dinding, sandar di pokok, boleh. Ataupun dengan berpegang ia musalli atasnya, atas sesuatu. Nak kena pegang.
barulah tak bongkok. Pegang di benda, tahan di benda, barulah tak bongkok. Nak betulkan tulang belakang dia, terpaksa kena pegang di sesuatu, kena pegang. Ataupun atau pada kata pegang di sesuatu, atau dengan dipegang orang akan musalli, akan orang yang menyandar itu sekalipun. Bukan dia sandar kepada dinding, bukan dia berpegang kepada dinding, orang lain tolong perbetul dia. Nak semayan, panggil kawan dia, aku nak semayan ni, tubuh aku ni tak boleh betul, tak berapa nak boleh betul dah, bongkok sabuk. Jadi bongkok tu tak nama semayang, tak nama qiyam. Bongkok macam rokok, nama rokok. Nak perbetul ni boleh, kena tolong. Panggil kawan kita, dia kena tolong pegang betul di belakang kita. Kawan kita dua-dua pakat pegang, pegang kita ni, Allahu Akbar, baru boleh betul. Kalaulah dengar dipegang orang akan musalli ataupun akan orang yang qiyam tadi sekalipun, jawab dia, memadalah ia qiyam. Ia orang yang qiyam. Sah qiyam dia tadi. Baik, settle. Habis. Seterusnya, last kali ni dia nak tutup dengan apa? Dia nak tutup dengan pilihan. Ni ada pilihan, ada 4 pilihan. Kalau tak boleh qiyam, nak buat macam mana? Ini pilihan ni pilihan bagi orang yang sakit. Orang yang sakit, inilah dia pilihan. Jangan sakit baru nak belajar. Kena belajar sebelum sakit. Ini prosedur ataupun prosedur ataupun tata cara, tata kelola protokol sembahyang. Jadi protokol dia. Protokol sembahyang orang yang normal, orang yang sehat, orang yang mampu berdiri, dia berdiri macam kita. Tapi kalau dia tak mampu berdiri, syarat memberi pilihan kepada dia untuk duduk, tapi kena faham dulu bila situasi dia perlu duduk. Jangan tak faham tuan-tuan protokol sembahyang, tapi semayang rajin, baguslah semayang rajin tu, tapi tak bagusnya tak apa rajin nak cari, nak belajar protokol ni. Nak ada raja pun nak belajar protokol, malu kepada raja, takut kepada raja, takut buat silap depan raja, belajar protokol. Nak pergi ambil pingat, nak ada raja, tapi tiba-tiba nak ada Tuhan yang paling raja kepada segala raja di dunia, tiba-tiba tak nak belajar, main hadap ikut dam. Ni bahaya tu. Kadang-kadang kita tengok dia boleh berjalan, dia boleh berjalan, tiba-tiba sampai saja di surau, siapa saja di masjid, terus duduk takbir dalam keadaan duduk. Orang tanya, kenapa ji takbir terus duduk ni, semayan duduk ni? Dia kata, saya tak boleh berdiri, saya tak boleh diri Ustaz. Sedangkan dia boleh berdiri, sebab berjalan daripada rumah boleh, cuma dia tak boleh sujud saja. Berdiri boleh. Tiba-tiba dia semayan dalam keadaan duduk, menyebabkan tak sah sembahyang dia. Ni bahaya tuan-tuan, tak tahu protokol, bahaya. Sebab tu tak rugi kita mencari ilmu tentang protokol menghadap Tuhan ini, kerana inilah dia ibadat ataupun inilah dia perbuatan yang paling besar dalam kehidupan kita. Jangan bimbang. Ini dia nak cerita pilihan. Prosedur kita, pilihan kita nak tahu setara mana kita boleh duduk. Pilihan dia ada 4. Duduk, mengiring, kemudian semayan dalam keadaan terletak. Ini kita panggil SOP ataupun protokol sembahyang. Dan jika tiada kuasa ia musalli. Dan jika tiada kuasa, jika tak mampu, ia orang yang sembahyang tu tak mampu berdiri betul, tak mampu nak berdiri dalam keadaan betul segala tulang belakang dia, maka jawab bagi orang yang tak mampu tadi, maka ni bukan maka jawab, maka ni tafriq, maka wajib ia berdiri, ia orang yang semayang tadi berdiri, tak boleh duduk lagi. Berdiri qadar sehabis kuasanya, berdiri seqadar, setakat, sehabis-habis kuasanya, setakat
termampu dia melakukan. Qadar mana yang dia kuasa, yang dia mampu. Dia wajib berdiri mengikut kadar kemampuan dia. Tu jangan duduk lagi. Kalaulah dia boleh berdiri tapi bongkok, tak boleh betul. Bongkok qadar mana? Buat dalam keadaan qadar dan dia mampu. Kena berdiri kalau dia mampu. Cuma tak betul, tak boleh betul segala tulang belakang dia, kena bongkok. Nak betul tak boleh. Bongkok tu terpaksa seperti rokong. Kena berdiri qadar setakat kemampuan yang dia boleh berdiri. Dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali. Ni baru nak pilihan yang kedua. Kalaulah tak mampu berdiri. Ni nak berdiri qadar mana pun tak boleh. Bongkok qadar nak betul tulang belakang, berdiri mampu sikit tahan sakit. Boleh berdiri juga. Tapi ni tak mampu nak berdiri. Tak mampu nak berdiri. Nak dhabit tak mampu tu macam mana? Catatan tak mampu tu macam mana? Ukuran tak mampu tu macam mana? Tak mampu berdiri ni ukuran dia macam mana? Ni ukuran tak mampu berdiri. Dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali, tak mampu nak berdiri dalam keadaan apa jua sekalipun, tak mampu. Tak mampu berdiri sikit pun tak mampu. Seperti ni ukuran. Contoh dia nak cerita, contoh apa ni? Contoh ukuran yang kata tak mampu sehingga diberi kelonggaran untuk duduk. Dia panggil duduk tu rukhsah. Kelonggaran syarak membolehkan kita duduk. Asalnya wajib berdiri. Tetapi syarak memberi rukhsah, memberi kelonggaran kepada mereka tak mampu boleh duduk. Maka ukuran untuk kita nilai, untuk kita buat penilaian yang kata tak mampu tu, mana ukuran syarak dia? Tak tahu ukuran syarak ni, kita akan duduk terus. Berdiri ni qadar kemampuan kita. Ingat, kalau kita mampu berdiri rakaat pertama saja, maka wajib kita berdiri rakaat pertama saja. Rakaat kedua tak mampu, boleh duduk. Ini ukuran tak mampu, kita akan belajar. Tapi kena faham dulu, wajib berdiri sekadar kemampuan kita dalam solat. Kalau kita mampu berdiri hanya beberapa saat saja, sempat untuk kita takbir Allahu Akbar, tak sempat habiskan Fatihah, tak mampu berdiri, boleh duduk, dibenarkan untuk duduk. Tak perlu teruskan berdiri. Sebab kita mampu berdiri qadar sempat untuk menghabiskan takbiratul ihram sahaja. Maka wajib berdiri sekadar sempat untuk menghabiskan takbiratul ihram. Jangan terus duduk. Jangan usun kursi dari rumah, terus buka kursi, duduk terus takbir dan keadaan Allahu Akbar, sedangkan dia mampu untuk takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Mampu. Tiba-tiba dia takbir dalam keadaan duduk, maka tak sah takbir dia. Ini penting tu penting untuk dhabit, untuk tahu. Dia punya dia punya peraturan ini. Jadi wajib berdiri dalam keadaan wajib berdiri sekadar kemampuan kita. Apabila tak mampu baru boleh duduk. Maksud apa kadar kemampuan? Sekadar kita mampu berdiri, wajib berdiri. Sekadar pertama paling pendek, iaitu sempat untuk menghabiskan takbiratul ihram, maka wajib dia berdiri takbiratul ihram. Ataupun kadar kemampuan dia sempat untuk menghabiskan satu rakaat, takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiba-tiba amin tak sempat nak baca surah lazim,
tak sempat nak baca bacaan surah sunat, tak mampu, ketika tu boleh duduk. Maknanya dia hanya sempat kadar kemampuan dia menghabiskan satu rakaat saja, ataupun tak sempat habis satu rakaat, sempat habiskan Fatihah. Kemudian dia tak mampu, boleh duduk. Tiba-tiba rakaat kedua dia mampu balik, wajib berdiri balik. Nah, dia duduk dah, sakit dia ni, dia mampu berdiri balik. Rakaat yang kedua wajib dia berdiri. Rakaat ketiga tak mampu, duduk balik. Rakaat keempat mampu, wajib berdiri balik. Itulah dia cara kita sembahyang yang betul, iaitu wajib berdiri mengikut kadar kemampuan kita. Itu penting kena tahu apa maksud kadar kemampuan. Kemudian kita nak tahu pula ukuran yang boleh duduk. Ukuran yang kata tak mampu ni, mana ukuran dia? Tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, seperti ukuran yang tak kuasa, yang tak mampu, yang dibenarkan untuk duduk, hasil baginya dengan qiyam, musyaqqah yang sangat. Hasil baginya bagi seseorang itu dengan qiyam, maksudnya ketika dia qiyam, seseorang qiyam tu musyaqqah yang sangat. Hasil apa? Terdapat apa? Hasil ni mana terdapat? Terdapat baginya bagi seseorang dengan qiyam, terdapat apa? Musyaqqah yang sangat, terdapat kesukaran yang sangat. Kesukaran yang macam mana? Yang menghilang ia kesukaran itu, ia musyaqqah itu akan khusyuk. Dan hudur hati, dan atah patah khusyuk. Atau tafsir yang kata khusyuk tu apa dia? Hudur hati. Ingat hati dia kepada sembahyang. Yang kata boleh, ukuran untuk boleh duduk ni tuan-puan, ukuran yang kata sakit, level mana sakit, ukuran sakit yang boleh duduk ini, iaitu sakit yang boleh menghilangkan khusyuk sembahyang dia. Walaupun sembahyang dia tak pernah khusyuk, tak apa. Ukuran umum saja. Kalaulah dia khusyuk sembahyang ini, boleh menghilangkan khusyuk dia, boleh menghilangkan fokus dia sembahyang, kerana duk tanggung sakit ni, duk tahan sakit ni boleh hilang fokus aku sembahyang. Maknanya sembahyang ni apa dia khusyuk? Khusyuk ni tuan-puan, dalam kitab fiqh, khusyuk ni terbahagi kepada dua. Pertamanya khusyuk anggota, tak bergerak anggota melainkan pergerakan dalam sembahyang, tu dia panggil khusyuk anggota. Yang kedua khusyuk hati. Apa makna khusyuk hati? Tetap hati ingat kepada perbuatan sembahyang. Hati dia tidak ingat kepada perbuatan lain, melainkan hati dia akan ingat perbuatan sembahyang. Ketika dia qiyam, hati dia ingat sekejap lagi aku rukuk. Ketika rukuk, sekejap lagi aku ingat aku akan i'tidal. Ketika i'tidal, hati dia ingat aku akan sujud. Itu panggil khusyuk orang awam seperti kita. Bukan khusyuk para orang soleh, bukan khusyuk para awliyaullah. Itu khusyuk orang awam, ingat perbuatan sembahyang. Tu. Jadi dia boleh menghilangkan fokus dia daripada ingat perbuatan sembahyang. Sakit dia, ketika tu dia boleh duduk, walaupun sakit gigi, walaupun luka sedikit, sakit duk tahan luka tu, daripada dia duduk berdiri, dia kalau duduk dia boleh tahan sakit. Tapi kalau duduk sama je sakit, tak boleh duduk. Ada orang tanya, ustaz saya sakit gigi, boleh tak nak duduk sembahyang? Kalau sakit gigi, duduk dalam keadaan sembahyang, duduk dia hilang sakit, boleh duduk. Tapi kalau duduk sakit, duduk pun sama, tak hilang sakit, tu mana boleh duduk. Sakit gigi, ada juga orang tanya, sakit gigi pun dia nak sembahyang duduk juga. Luka di kaki, luka di kaki ni berdiri dengan duduk sama je, tiba-tiba nak duduk juga tak boleh. Tu kena tahu ukuran dia tu. Kalau duduk boleh mengurangkan khusyuk, boleh mengurangkan sakit dia sehingga dia tak menghilangkan khusyuk. Maknanya kalau dia berdiri sakit ni boleh hilang khusyuk, boleh duduk. Tak perlu sakit sampai pinggan, sakit yang terlampau sangat. Sakit yang terlampau sangat. Sakit ukuran dia sakit yang menghilangkan khusyuk saja. Okey. Itu umum. Atau ini yang kedua. Ataupun boleh duduk, tapi ukuran umum tu, itulah ukuran umum. Kalau orang tanya kita apa penilaian, apa ukuran sakit yang boleh duduk,
yang dibenarkan oleh syarak untuk ambil rukhsah duduk, iaitu sakit yang boleh menghilangkan khusyuk. Kalau teruskan dia berdiri, dia boleh hilangkan khusyuk. Ketika tu boleh duduk. Ataupun atau pada kata hasil terdapat musyaqqah. Musyaqqah macam mana? Kesukaran nak berdiri ni, kesukaran yang boleh menghilangkan khusyuk, boleh menghilangkan ia ingat akan perbuatan sembahyang. Atau takut ia musalli, ia orang yang sembahyang tu takut apa? Akan jatuh ke dalam laut. Sembahyang tengah laut, kalau berdiri jatuh dalam laut ni. Sembahyang tak perahu. Sembahyang tak perahu. Kalau sembahyang berdiri, jawab dia tuan-puan, dalam laut lah jawab dia. Takut jatuh. Sembahyang duk berayak ni. Duk apa panggil? Duk kiri kanan walaupun ombak tak ada pun. Kita sembahyang dalam sungai tak ada ombak pun. Tapi walaupun tak ada ombak, dia berombak. Dia bergoyang juga. Takut jatuh. Ataupun takut ia akan jatuh ke dalam laut, boleh sembahyang duduk. Tak sakit, tapi takut jatuh. Tapi umumnya sakit lah. Ini bukan isu sakit. Ataupun karam. Ataupun takut ia akan karam dalam laut. Kalau sembahyang berdiri ni, tenggelam perahu ni, kena boleh duduk. Boleh duduk. Pakat sembahyang berdiri. Sembahyang berdiri ni berat ni perahu ni. Tenggelam perahu ni, karam perahu ni. Sembahyang duduk. Duduk tak karam, payah. Baik, settle tu pan. Atau lagi. Atau ni semua bukan kes sakit. Sebab tu yang paling penting sekali ingat, yang kata ukuran penilaian dibenarkan duduk itu, iaitu kesukaran untuk berdiri, sakit berdiri ini, sehingga boleh menghilangkan khusyuk sembahyang. Itu ukuran secara umum. Yang ini spesifik dia. Ataupun kalau bukan isu sakit, tapi isu dia kalau takut jatuh dalam sungai, jatuh dalam laut, sembahyang tak perahu, ataupun takut karam perahu, sembahyang di tengah laut. Ataupun lagi, atau berpusing kepala orang yang sembahyang. Dia kalau sembahyang tengah laut, sembahyang tak perahu, sembahyang tak kapal, tak karam kapal. Sebab kita bukan sembahyang atas perahu. Atas perahu ni mungkin takut nak tenggelam perahu, ataupun takut kita jatuh sebab perahu kecil. Kalau kita sembahyang atas feri, kalau kita sembahyang atas kapal besar, tak takut pun jatuh, tak takut pun karam, tapi takut berpusing, pening. Kita jenis tak boleh berdiri ni, jenis cepat pening. Dia benarkan duduk. Atau berpusing kepala seseorang yang sembahyang tu, takut pening, boleh duduk. Okey. Atau lagi. Atau ni penyakit pula. Ni bukan isu sembahyang atas kenderaan, sembahyang atas kapal, bukan. Ini jenis orang penyakit. Atau takut keluar kencing seseorang yang sembahyang bagi orang yang silsilbul. Ini special case, kita akan belajar akan datang. Sembahyang orang yang ada masalah khusus, iaitu masalah kencing keluar tak lawas. Kencing tak lawas, dia keluar selalu ke air kencing dia. Macam dia ada cara, dia ada SOP mengambil wuduk bagi orang yang ada isu kencing, silsilbu, kencing tak lawas ni. Dia sepanjang masa keluar air kencing dia, maka macam mana cara dia nak ambil wuduk? Tu. Kalau silsilbul, dia dah ikut SOP yang ditetapkan oleh syarak. Cuma kalau dia sembahyang berdiri, lagi banyak lagi keluar air kencing dia. Kalau sembahyang duduk, air kencing dia tak keluar, boleh sembahyang duduk. Tu. Atau lagi, atau keluar buasir bagi orang yang buasir. Tu basur, bukan basur, tu buasir. Dan yang umpama keduanya, dan apalah saja penyakit. Ini dia bagi contoh dua saja penyakit, iaitu penyakit buasir dan silsilbul. Silsilbul ataupun silsirih. Tu dua penyakit. Dia bagi contoh dua. Dan yang umpama keduanya mana? Nya silsilbul dan buasir.
maka hendaklah ia orang yang sembahyang berdiri tadi sembahyang duduk. Barulah dapat rukhsah, dapat kelonggaran sembahyang dalam keadaan duduk. Jadi kita dah tahu dhabit dia ataupun penilaian dia, catatan penilaian ataupun ukuran boleh duduk. Itu penting. Ukuran yang boleh duduk itu kita kena ingat. Kita dah tahu dah dia punya syarat asas dia, terma dan syarat. Qiyam ni satu saja. Sembahyang qiyam betulkan pastikan betul sembahyang tu, pastikan ketika kita solat tu pastikan betul segala tulan belakang kita. Pastikan qiyam betul. Maksudnya pastikan kita qiyam sekadar kemampuan kita. Jadi kita dah faham apa maksud sekadar kemampuan. Tu kena faham. Yang kedua, apabila tak mampu betul-betul, sikit pun tak mampu qiyam, takbir pun tak mampu qiyam, Allahu Akbar, 3 saat pun tak mampu nak berdiri, ketika tu boleh duduk. Jadi ukuran tak mampu tu, inilah dia ukuran tak mampu. Secara umumnya ukuran tak mampu tu sakit yang boleh menghilangkan khusyuk. Ataupun situasi tertentu, situasi kita berada di atas kapal, atas perahu, macam mana, ataupun situasi penyakit, yang boleh kita duduk. Barulah kita terus ke pilihan yang kedua. Dia ada 4 pilihan. Pertama wajib qiyam, yang kedua pilihan kalau tak mampu qiyam baru boleh duduk, yang ketiga duduk tak mampu, barulah pilihan yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan jika lemah ia orang yang sembahyang dalam keadaan duduk tadi. Jika lemah ia orang sembahyang tu, lemah apa? Tak mampu apa? Bayang, daripada sembahyang duduk. Kalau tak mampu duduk, duduk pun tak mampu, lumpuh. Orang lumpuh duduk tak boleh. Lumpuh separuh badan boleh lagi dia duduk sila, kita pergi duduk sembang ziarah rumah dia pun sembang kemah lagi. Pergi ziarah rumah dia, kawan ni lumpuh tak boleh berjalan je, separuh badan dia lumpuh tak boleh berjalan, tapi duduk boleh, mulut pun boleh sembang kemah, baca cantik apa itu ini, tak ada masalah apa. Cuma dia lumpuh tak boleh bergerak separuh badan saja. Maka dia tak boleh terus sembahyang level ketiga, tak boleh mengiring, kena duduk. Kena duduk sebab dia boleh duduk, dia mampu duduk. Tu kena ikut dia punya flow dia, kena ikut step dia, tak boleh langkau. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, apa dia pilihan dia? Maka hendaklah ia musalli, ia orang sembahyang tadi, bergulin atas lambunnya orang sembahyang. Hendaklah ia bergulin. Apa maksud bergulin ni? Mengiring. Hendaklah dia sembahyang dalam keadaan mengiring. Bergulin ni ayat ulama, bergulin. Jadi kita bergulin, mengiring. Mengirim ni kita tidur dalam keadaan mengiring di atas lambun kanan kita. Lambun seseorang tadi. Dan ni tengok, mengirim ni mana tata cara dia, nak buat macam mana mengirim ni. Dan dijadikan muka orang sembahyang dan hadapan badan orang sembahyang tu kepada kiblat. Muka dia kena arah kiblat, badan dia kena arah kiblat, mengiring ke arah kiblat. Tak boleh membelakangi kiblat, tak sah. Ini mengiring ke arah kiblat. Ini kaifiyah ataupun tata cara mengiring. Tata cara mengiring. Yang tadi duduk. Yang tadi duduk asalkan rupa duduk. Boleh duduk macam mana tak kisah, asal duduk je. Duduk ni ada 4 rupa. Kalau atau duduk dalam keadaan bersela, dia mampu duduk bersela, sah. Ini standard kedua, duduk. Tu dia panggil tata cara duduk. Yang kedua, duduk dalam keadaan hujur kaki ke hadapan. 2. Dia boleh duduk hujur kaki ke depan, duduk, sah.
Yang ketiga, duduk ihtibak dia panggil. Ihtibak ni orang panggil duduk Cina rugi. Duduk naikkan dua kepala lutut ke atas. Duduk Cina rugi macam tu. Dua kepala lutut dia pegang dua kepala lutut mendengung depan rumah. Tu dia panggil duduk Cina rugi. Dan yang keempat ada 4 jenis duduk. Dan keempatlah duduk iftirash. Duduk iftirash inilah yang panggil duduk sunat ketika kita duduk antara 2 sujud dan duduk tahiyat awal. Jadi sembahyang kita ni nak duduk pilihan macam mana? Duduk dalam keadaan iftirah, dalam keadaan kita duduk tahiyat awal, ataupun kita duduk panggil antara 2 sujud. Itu duduk yang keempat. Tapi nak ceritanya sah ni duduk dalam keadaan yang dia mampu. Mampu duduk macam mana buatlah. Cuma kalau mampu sunat, pilih duduk yang afdal, iaitu duduk yang sunat, iaitu duduk yang nama dia kita panggil duduk iftirash. Macam mana duduk iftirash tu? Duduk seperti mana tuan-puan buat duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat duduk antara 2 sujud. Tu. Adapun duduk tahiyat akhir dalam mazhab Syafi'i, nama dia tawarruk, ada nama dia. Ada nama dia duduk. Tu nama duduk. Adapun bentuk dia, cara dia macam tuan-puan duduk. Itu 4 duduk. Cara nak mengirim pula, pastikan mengirim muka dan badan kita menghadap kiblat. Okey, settle. Ini pilihan yang ketiga, mengirim. Dia ada 4 pilihan semua. Tak mampu mengirim, baru boleh pilihan yang keempat, pilihan terakhir. Jangan langkau pilihan ni. Dan hendaklah ia musalli bangun bagi rokoknya. Mengirim ini sebab dia tak mampu duduk. Qiyam tak boleh, duduk tak boleh. Dia boleh mengirim. Tapi rokok boleh tak? Boleh rokok. Seperti biasa. Maka dia kena rokok seperti biasa. Dan hendaklah ia musalli bangun bagi rokoknya. Bagi orang yang mampu bangun rokok seperti biasalah ni. Dan sujudnya qadar dapatnya, qadar kemampuan dia boleh buat, qadar yang dia dapat buat setara mana, setakat yang dia dapat buat, tu dia kena buat. Melainkan dia nak rokok pun tak boleh, nak sujud seperti biasa pun tak boleh. Tu barulah dia boleh buat sujud isyarat. Dan jika lemah ia daripada sembahyang berbaring atas lambunnya, ini pilihan terakhir, pilihan keempat. Wajib qiyam. Tak mampu qiyam baru boleh duduk. Tak mampu duduk baru boleh berbaring. Yang keempat, pilihan terakhir. Tak mampu berbaring. Yang terakhirnya ialah terletak. Baik. Dan jika lemah ia musalli, ia orang yang sembahyang tu lemah tu, bayang lemah tu. Lemah tu tak mampulah. Tak mampu tu tak mampu nak buat apa? Daripada sembahyang berbaring. Mana lemah tu, tak mampu nak sembahyang berbaring. Berbaring tu dipanggil daripada tu dia panggil bayang, nak menerankan tak mampu tu. Maka hendaklah ia orang yang sembahyang tadi sembahyang berteletan atas belakangnya. Barulah boleh sembahyang teletan. Sembahyang teletan, hunjur kaki ke depan, teletan. Ada kaifiat, ada tata cara dia. Tata cara dia macam mana? Tata cara dia kena tinggikan letak bantal di bawah ni, supaya muka dia tinggi daripada dada dia. Tengok tak kaifiat dia. Dan mendiri, ini tata cara dia, kena tahu. Bukan meletak. Ini kena orang yang hidup. Kena orang yang hidup pula. Kena orang yang sehat, tolongkan. Kalau dia lumpuh, tak boleh buat apa lumpuh. Kalau boleh buat tu tak apalah, boleh buat sendiri. Tapi biasanya orang yang sehat kena bantu. Sebab itu kedua-dua kena cari ilmu. Orang yang sehat kena cari ilmu untuk prepare, untuk persediaan diri dia ketika sakit, dan untuk bantu orang lain yang sakit. Dua-dua. Apabila sakit, orang sakit ni dia perlukan orang yang tahu, orang yang ada ilmu untuk menghandle dia, untuk urus dia. Sebab tu kita ni belajar, niat kita ni salah satunya, niat dia belajar semata-mata kerana Allah. Salah satu niat dia ialah untuk beramal.
Beramal ketika kita sehat, beramal ketika kita sakit. Kadang-kadang orang sakit baru dia nak ambil tahu. Baru nak ambil tahu. Sakit baru nak ambil tahu. Saya tak boleh dah duduk ni nak buat macam mana ustaz. Baru dia ambil tahu. Kadang-kadang orang ketika mana dia nak handle orang sakit baru dia nak ambil tahu. Jadi kita ni beramal untuk diri kita, beramal untuk diri kita, dan juga menyebarkan, sebarkan ilmu untuk orang lain ataupun bantu orang lain. Itu penting. Jadi persediaan ilmu ini untuk amalan diri kita, untuk betulkan amalan kita di sisi syariat. Sebab tu kenapa kita cari ilmu. Kena untuk pastikan setiap aktiviti kita di sisi Allah Ta'ala ni betul, mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam modul ataupun dalam perlembagaan. Jadi perlembagaan kita tumpuan ialah kitab fiqh. Perlembagaan asal kita Al-Quranul Karim. Tapi kita tak faham Quranul Karim, maka adaptasinya ialah kitab fiqh. Ini sinopsis hukum-hukum peraturan yang diambil daripada Quran dimodulkan dalam kitab fiqh. Sebab tu kita, level kita ini just kita fokus kepada modul fiqh untuk tahu tata cara ibadat yang betul di sisi syariat. Apa saja tata cara ibadat, tak kisahlah cara ambil wuduknya, mana peraturan mengambil wuduk yang betul, yang tepat, bagaimana tata cara mandi wajib yang betul, yang tepat, bagaimana peraturan tayammum ketika sakit, tayammum ketika tidak ada air yang betul dan tepat di sisi syariat kita, di sisi mazhab kita. Bagaimana protokol sembahyang yang betul dan yang tepat. Nak sembahyang ini sangat besar dia punya ibadat di sisi Allah Ta'ala. Dia punya nilai dia sangat besar, pahala dia tuan-tuan. Pahala sembahyang sangat tinggi, sangat besar. Apabila pahala dia besar, status hukum status sembahyang di sisi Allah tu pula besar. Ibadat yang paling besar, ibadat yang paling utama, ibadat yang menjadi tunjan dalam kehidupan kita, maka sudah tentunya peraturan juga kita kena ambil tahu secara mendalam. Baik. Macam mana tata cara dia tuan? Tata cara sembahyang terletang. Macam mana kita nak buat? Okey. Mendirikan dan mendiri ia akan mukanya. Mana mendiri ni? Dan meninggikan ia sembahyang akan mukanya. Dia terletak, sembahyang terletak sebab tak boleh mengiring, lumpuh. Biasanya lumpuh lah. Orang yang lumpuh, dia tak boleh mengiring. Kalau kita nak mengiring sebelah kanan, maksudnya tuan muka kita ke kiblat, dada kita ke arah kiblat. Kita orang sihat ni, dia walaupun dia lumpuh tak boleh berjalan, tapi dia boleh mengiring. Dia boleh lagi mengiring. Maka mengiring dulu. Mengiring dada ke arah kiblat, dan muka ke arah kiblat. Macam orang tidur cara sunnah. Itulah sembahyang juga macam tu. Dan dalam kubur nanti pun orang akan buat tidurkan dia dalam kubur selama-lama tu. Begitu juga tidur. Orang yang tidur dalam kubur ataupun orang yang dikebumikan, orang yang mengkebumikan kita tadi, orang yang hidup mengkebumikan kita dalam keadaan mengiring ke arah kiblat. Ni kita sembahyang pun macam tu, tidur dalam kubur pun macam tu juga tuan-tuan. Bertemu dengan Allah Ta'ala masa hidup sama, dan menghadap Allah Ta'ala ketika mati sama. Mengirim. Tapi kalau terletam ini kita hulur kaki ke depan dan tinggikan kepala. Kena letak bantal. Orang hidup, anak-anak tuan-tuan kena belajar tata caranya apabila ayah kita, ibu kita sakit, tak boleh dah nak sembahyang sendiri, tak boleh nak duduk, tak boleh nak mengiring, maka kena bantu dia supaya sembahyang. Ambil wudukkan dia, kalau lumpuh tak boleh buat apa, ambil wudukkan dia boleh niat lagi, dia sedar lagi, dia niat wuduk semua, last sekali sediakan tempat untuk dia angkat dia ke arah kiblat, kaki dia hunjur ke arah kiblat, tinggikan kepala dia, letak bantal bawah, jangan letak bantal bawah atas ni, atas bau dia. Letak bantal macam kita tidur, letak bantal kita atas kepala supaya kepala lebih tinggi daripada dada. Kepala lebih tinggi daripada dada. Okey, tu satu tata cara dia. Dan
Dan hilang dah tuan-puan. Kitab kecil, tulisan kecil. Dan dua tapak kakinya berhadap ke arah kiblat. Okey, dua tu je. Maka mampu buatlah ia dengan rokoknya dan sujudnya qadar kuasanya. Jadi rokok dan sujud sekadar kemampuan dia. Sujud tu lebih sedikit daripada rokok. Contoh tuan-puan, ni kepala dia naikkan, maka nak rokok macam mana orang sembahyang terletak, dan nak sujud macam mana? Sujud dia tu, kepala dia ni, sujud dia tu, dia buat qadar dia mampu. Sebab dia nak bangkit tak boleh. Dia terletak, nak bangkit rokok seperti biasa tak boleh buat dah. Nak sujud betul tak boleh buat dah. Tak boleh. Maka dia rokok dengan apa? Dia rokok dengan isyarat kepala dia. Jadi rokok lebih sikit. Sujud lebih sikit. Tunduk sujud lebih sikit daripada rokok. Okey, rokok. Allahu Akbar. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Sujud lebih sedikit tunduk dia daripada rokok. Isyarat saja. Baik, seterusnya. Kalaulah tak mampu juga dengan rokok. Qadar kemampuan dia tak mampu. Macam mana nak buat? Ni baru rokok dengan kepala. Tak mampu buat dah. Dan jika lemah, dan jika tiada mampu rokok dan sujud qadar kemampuan dia. Tu. Tak mampu nak rokok, tak mampu nak sujud dengan anggota. Tak mampu nak buat sendiri, tak mampu nak bangkit rokok, nak sujud sendiri, tak mampu. Maka mengisyarat ia orang sembahyang bagi keduanya rokok dan sujud tu dengan kepala. Macam kita bagi contoh tadi. Kalaulah dia tak mampu buat rokok dan sujud qadar kemampuan dia, tak boleh nak bangkit rokok, tak boleh nak sujud, maka yang kedua, pilihan yang kedua, rokok dan sujud dengan isyarat kepala. Rokok dan sujud dengan isyarat kepala. Isyarat kepala macam mana? Tadilah rokok tunduk sikit, kemudian sujud lagi lebih, lagi tunjuk. Tu isyarat kepala. Dan pilihan isyarat kepala pun tak mampu. Dan jika lemah ia orang sembahyang daripada isyarat dengan kepala, tak mampu juga isyarat kepala. Ni kepala pun lumpuh, tak boleh angkat dah. Kepala pun ya Allah sakit habis dah. Habis teh dah sakit. Tak boleh. Kepala pun tak boleh bergerak. Kiri pun tak boleh, kanan pun tak boleh, nak angkat sikit pun tak boleh. Langsung tak boleh, terdedah. Tapi masih sedap, masih hidup lagi. Masih orang panggil apa? Hidup pula. Orang panggil masih waras. Masih waras lagi. Apabila waras wajib solat. Dia masih sedar. Tanya apa? Ayah sedar, ayah sedar. Mak sedar, sedar. Dia sedar lagi. Kena solat. Wajib solat. Ni solat tak boleh tinggal dalam keadaan apa jua sekalipun. Selagi mana akal dia ada. Lepas tu nak isyarat apa? Ni tak mampu dengan kepala. Maka isyarat dia, maka dengan kelopak matanya. Maka dengan kelopak mata. Dia mata boleh angkat lagi. Boleh angkat dah kelopak mata? Boleh angkat. Boleh angkat. Isyarat dengan kelopak mata. Ni pilihan yang kedua. Pertama, apabila dia terletak kena buat. Kalaulah dia boleh rokok dan sujud ikut biasa, tak boleh buat. Pilihan keduanya ialah menggunakan isyarat kepala. Tak boleh juga isyarat kepala. Baru pilihan ketiga, kelopak mata. Kelopak mata. Dan jika lemah ia daripada isyarat dengan kelopak matanya, mata seorang tu, maka hendaklah dilakukan akan sekalian perbuatan sembahyang tu. Semua perbuatan sembahyang dan juga ucapan sembahyang itu buat dengan apa? Dengan hatinya juga. Buat dengan isyarat hati. Inilah orang panggil peringkat yang paling rendah sembahyang menggunakan isyarat hati. Isyarat hati. Tak boleh. Takbir pun nak ucap pun tak boleh. Allahu Akbar. Hati. Jadi hati dia masih realize. Dia masih sedar. Maka sembahyang menggunakan isyarat hati. Orang panggil sembahyang dalam hati. Yang ni baru betul sembahyang dalam hati. Bukan sembahyang dalam hati. Sembahyang niat. Sembahyang niat puak sesak tu.
tarekat sampai tak wajib sembahyang, hanya niat saja sembahyang. Itu tak betul. Hak sembahyang niat ni iaitu seperingkat serendah-rendahnya, tak mampu lagi menggunakan kelopak mata untuk isyarat rokok, isyarat sujud, tak boleh. Kalau dia mampu, tanda rokok. Sujud, sujud lagi, angkat tinggi sikit. Sujud, bagi rendah sikit. Tak boleh juga kelopak mata pun. Tak larat sangat dah. Maka dia gunakan semua perbuatan dan ucapan dan sembahyang itu dengan hatinya jua. Inilah sehingga lemah sehabis-habis lemah peringkat sembahyang. Inilah peringkat yang paling rendah, peringkat sembahyang yang paling rendah, standard sembahyang paling rendah. Maka tiada gugur wajib sembahyang daripadanya sekali-kali selama ada akalnya itu maujud. Kalaulah akal dia ada, dia sedar lagi, dia tak pengsam lagi, wajib dia sembahyang dengan menggunakan isyarat hati. Inilah hal sembahyang fardu. Inilah dia sembahyang fardu. Sembahyang fardu dia tak boleh terus duduk. Kena wajib berdiri. Kalau tak mampu berdiri baru duduk. Tak mampu duduk baru boleh mengirim. Tak mampu mengirim baru boleh terlentam. Terlentam pula menggunakan isyarat sekadar dia mampu rokok, mampu sujud. Tak mampu rokok, mampu sujud, maka dia boleh buat dengan isyarat anggota. Rokok dan sujud isyarat anggota. Tak mampu isyarat anggota, barulah dia isyarat kelopak mata. Tak mampu kelopak mata, isyarat hati dia. Semua perbuatan dan ucapan dia sembahyang dengan menggunakan isyarat hati. Itulah dia peringkat yang paling rendah sembahyang. Itu sembahyang wajib. Adapun sembahyang sunat, maka harus padanya, jadi boleh padanya duduk serta kuasa berdiri. Kalau sembahyang sunat boleh. Dia mampu berdiri, tak sakit apa pun boleh berdiri. Saja dia nak duduk, boleh. Cuma kata ulama, pahala dia tak full. Tak dapat pahala penuh, hanya dapat pahala separuh saja. Sebab tu sembahyang sunat, berdiri itu tak wajib tapi sunat. Sunat. Cuma sunat dia sembahyang dalam keadaan berdiri, dapat pahala penuh. Tu. Dan harus berbaring. Boleh dia nak berbaring serta kuasa duduk. Dia duduk boleh, tiba-tiba nak baring tu. Sembahyang dalam keadaan baring. Penyegan sangat, tak berapa rajin sangat, duduk boleh. Dia kata boleh duduk, nak berdiri tak boleh lah. Tapi sembahyang duduk boleh, sembahyang sunat ni. Boleh duduk terus baring, sembahyang baring terus. Boleh. Wallahu a'lam. Faslun, masuk subtopik baru insya-Allah minggu depan tuan kita akan masuk topik baru, juga topik yang penting, iaitu cara untuk menuturkan ucapan yang bernama Fatihah dalam solat. Kita nak checklist ucapan solat kita, ucapan Fatihah kita dalam solat, adakah betul-betul menepati dengan peraturan dan syarat yang telah diperuntukkan dalam modul kita ataupun dalam syarak, insya-Allah minggu depan. Wallahu a'lam. Minggu depan peraturan yang ketiga ataupun dia panggil subtopik yang ketiga, rukun sembahyang ni ada 13 semua. Iaitu rukun yang ketiganya ialah cara untuk kita melakukan ataupun cara untuk kita menuturkan ataupun mengucapkan bacaan yang bernama Fatihah. Dia ada cara dia, ada terma dia, ada syarat sah dia. Kalau tak mengikut syarat sah dia, menyebabkan status ucapan Fatihah kita tidak sah. Apabila tidak sah Fatihah kita, maka menyebabkan kalau kita rokok dalam keadaan Fatihah kita tidak sah, menyebabkan status sembahyang kita juga tidak sah di sisi Allah Ta'ala. Apabila sembahyang kita tidak sah di sisi Allah, maka status kita di sisi Allah seperti orang yang tidak sembahyang. Wajib kita qada. Maka kalau tak qada, mati kita akan dipertanggungjawab oleh Allah Ta'ala. Akan ditanya, disoal oleh Allah Ta'ala tanggungjawab kita. Kenapa tidak menunaikan? Kenapa tidak melakukan tanggungjawab yang Allah perintah, melakukan sembahyang wajib sebanyak umur kita. Dia sembahyang wajib ni tuan, kota kita ikut umur. Kalau umur 60, bermula daripada 15 tahun wajib sampai 60, Allah akan tanya kita sebanyak 45 tahun. Kalau 60 tolak 15, mana kita hidup 60 tahun tolak 15, itulah dia tahun peruntukan kota yang kita mesti bereskan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah pertanggungjawabkan kita dengan Allah. Itulah tanggungjawab besar kita di sisi Allah. Kenapa kita nak kena belajar? Supaya pastikan tanggungjawab kita ini, tugas kita ini di sisi Allah selesai.
dan juga kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-puan aktiviti kita ataupun mudah-mudahan amalan kita ini, pengajian kita ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada manfaat, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat ilmu dan juga manfaat-manfaat benda lain. Mudah-mudahan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkatan ilmu, keberkatan usia kita, keberkatan harta benda kita, keberkatan keluarga kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada pihak penganjur dan terima kasih kepada semua tuan-puan yang memeriahkan program kita ataupun memeriahkan panggil apa tuan-puan, nak panggil talaki pun bolehlah kita panggil muzakarah. Tu panggilan tepatnya adalah ulang kaji saja, bukan belajar. Majlis ulang kaji online kita, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikal salihin waj'alna min ibadikal mutatahhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Baik, terima kasih semua. Sekali lagi insya-Allah kita jumpa lagi. Wallahu a'lam.